الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapat duduk di tempat yang mulia, kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat ini muliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahli keluarga kita, anak-anak kita fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur juga yang mana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, yang mana sebahagian ulama memanggil Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala zahirkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah atas umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Dan sebahagian mufassir mengatakan bahawa wal asr, iaitu antara makna wal asr itu adalah Allah mengangkat sumpah dengan demi masa ataupun nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia. Maka kita sangat beruntung dapat masuk dalam bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan agar supaya kita dapat banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari daripada bulan Rabiul Awal. Dan kalau kita boleh baca maulid setiap hari daripada bulan Rabiul Awal, akan hasanan. Apa itu maulid? Maulid itu sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bacaan, kita baca tentang kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca tentang pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum baginda dilahirkan ke di alam dunia ini, sehinggalah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke akhir hayat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lebih kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang kecintaan yang lebih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan untuk bersama baginda akan bertambah dalam diri kita sehingga kita dapat beramal dan beramal daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan tubuh badan kita ini dengan mengamalkan dengan sempurna daripada syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tubuh badan kita ini dengan beramal dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan muliakan tubuh dan ruh dan jasad kita di hari akhirat untuk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Naam, kita berada di penghujung kitab ini, yang mana pada pengajian yang lalu kita dah bahaskan tentang fadilat menziarahi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada bahagian thumma ya'ti ila al-qabr syarif. Kita berhenti pada pengajian yang lalu, yakni apabila hendak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa adab, dan apabila kita berada di hadapan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berdiri dan merasakan seakan-akan kita berdiri depan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sedang melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat kita, dan kita berdiri dengan penuh ta'zim dan haibah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam,
dan mengagungkan baginda adalah dengan berdiri dalam keadaan menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Seperti mana kalau kita berdiri depan orang yang agung, orang yang besar di dunia ini, maka kita akan cuba menundukkan pandangan kita, menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Begitu juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini, maka hendaklah kita merendahkan pandangan dan menundukkan kepala dan mengosongkan farighal qalbi min ala'iqid dunya. Dan pada waktu kita menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengosongkan hati kita ni daripada apa-apa perkara selain baginda sallallahu alaihi wasallam, dan merasakan keagungan berdirinya kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusallim wa la yarfa' sautahu bal yaqtasid. Kemudian kita memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dengan tidak mengangkat suara begitu tinggi, bahkan cukup sekadar yakni kita dapat dengar diri kita sendiri. Ada banyak sirah selawat, banyak sirah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebutkan di sini yang agak panjang, kita bacakan sebagai tabarrukan, sebagai barakah. Apa yang ditulis di sini adalah: Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Khiratallah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nadhir, Assalamu alayka ya Bashir, Assalamu alayka ya Tuhr, Assalamu alayka ya Tahir, Assalamu alayka ya Nabiy ar-Rahmah, Assalamu alayka ya Nabiy al-Ummah, Assalamu alayka ya Abal Qasim, Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin, Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wa Khataman Nabiyyin, Assalamu alayka ya khairal khalaiqi ajma'in, Assalamu alayka ya qaidal ghurril muhajjalin, Assalamu alayka wa ala alika wa ahli baitika wa azwajika wa dhurriyyatika wa ashabika ajma'in, Assalamu alayka wa ala sairil anbiya'i wa jami'i ibadillahi salihin, Jazakallahu ya Rasulallahi anna afdala ma jaza nabiyyan wa rasulan an ummatihi, وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nah, ini antara sirah yang panjang untuk berselawat ataupun memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau zaman rasanya sekarang ni untuk kita berdiri di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lama agak sukar. Sebab apa? Sebab kita akan diperintahkan untuk haji jalan. Askar-askar akan suruh kita jalan. Yang ini kita tak dibenarkan untuk berdiri begitu lama di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kan mafi nas, walaupun tak ada manusia berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diorang tak nak kita berdiri lama sangat depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, apa yang kita boleh buat, kita beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut kadar lama mana yang kita boleh berdiri kat situ. Kemudian kita habiskan salam kita di luar masjid. Yang ini kita berdiri di luar menghadap Gubatul Khadra, yakni Green Dome, dan kita sempurnakan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar. Ataupun kalau kita nak baca maulid sendiri pun boleh juga di luar. Tapi kadang-kadang macam ada juga orang yang tak berapa suka kita nak baca doa panjang-panjang di depan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal,
bagi mereka-mereka yang dapat kesempatan, maka apa-apa walaupun kadar yang pendek tapi di hadapan Nabi insya-Allah keberkatannya banyak insya-Allah. Wa man ajaza an hifdhi hadha aw daqa waqtuhu anhu iqtasara ala ba'dihi wa aqalluhu, dan salam yang paling pendek adalah assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka wasallam. Antara yang pendek assalamu alayka ya Rasulullah. وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف رضي الله عنهما الاختصار جدا فكان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله. Naam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar kebiasaan beliau akan beri salam yang sangat pendek. Dia akan just baca assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Abatah. Naam. Dia akan sebutkan bagi salam yang pendek kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga ayahnya Sayyidina Umar. وعن مالك رضي الله عنه تعالى أنه كان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Tadi yang pendek tadi assalamu alayka ya Rasulullah. Yang Sayyidina Imam Malik dia memberi salam assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kemudian kalau ada sesiapa berpesan untuk memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sampaikan salam mereka kepada Rasulullah dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah min fulan bin fulan. Ini kita sebutkan nama orang yang kirimkan kita salam tersebut. Ataupun kita niat ya bagi salam bagi semua orang yang menyampaikan salam kepada kita. Kadang-kadang tengah sibuk-sibuk macam tu tak mayastahdir, ini tak kita ingat nama setiap orang yang memberi salam kepada, yang berpesan kepada salam kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita ke tepi sedikit dan beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab kuburnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepala beliau berada di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ke tepi sikit dan beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamu alayka ya Aba Bakar Safiyya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thanihi fil ghar. Assalamu alayka ya Aba Bakar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan temannya sewaktu di dalam gua. Jazakallahu an ummati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa kamu bagi pihak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yata'akhkhar ila sawbi yaminihi qadra dhira' lis-salam. Kemudian kita ke tepi lagi sikit ke kanan untuk memberi salam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kita baca assalamu alayka ya Umar. Ya, ini selawat assalam kepada kamu wahai Sayyidina Umar. A'azzallahu bika al-Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asbab kamu Islam itu dimuliakan. Wa jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa kamu bagi pihak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ada satu cerita yang menarik tentang Sayyidina Umar. Disebutkan bahawa sewaktu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib telah ikut jenazah, yakni untuk ke tanah perkuburan, dan Sayyidina Ali dia tunggu bila orang semua dah balik. Sayyidina Ali pun tunggu untuk dengar apa yang berlaku di dalam kubur. Subhanallah, ini menunjukkan juga satu perkara-perkara yang Allah berikan kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, yang ini mereka dapat dengar perkara-perkara yang tidak didengari oleh orang-orang biasa. Seperti mana disebutkan bahawa setengah-setengah sahabat seperti Abdullah bin Abbas dapat melihat malaikat, yang mana kebanyakan manusia tak dapat tengok malaikat Jibril dan sebagainya apabila Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib dia dapat dengar setengah perkara yang berlaku dalam kubur. Maka antara perkara yang berlaku, yakni perbualan Sayyidina Umar Al-Khattab dengan malaikat Munkar dan Nakir, yakni sewaktu mereka ingin menyoalkan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Munkar dan Nakir, yakni aku ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ni orang yang berani, tapi aku lihat muka kamu, wajah kamu sewaktu kamu mendatangi jenazah untuk soal, yakni dalam keadaan yang sangat menakutkan, ini dengan muka yang garang dan bengis, yakni khafif. Yakni aku ni orang yang berani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut, apatah lagi umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang selepas aku. Jadi aku mewasiatkan kepada kamu, aku berpesan kepada kamu
sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang ada rank, yakni untuk kamu maniskan sikit muka kamu apabila menyoal kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur. Maka apabila mendengar perkara tersebut, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, wahai Umar, kamu ni telah memberikan jasa atau melakukan kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kamu hidup dan juga selepas kamu mati. Yakni hatta dalam kubur dia wasiatkan kepada malaikat agar supaya tidak terlalu keras muka wajah mereka sewaktu tanyakan soalan dalam kubur. Ala kulli hal, akan tetapi memang telah ditetapkan bahawa orang-orang yang baik maka mereka akan mendatangi jenazah tersebut dengan muka yang manis dan lembut. Bahkan hatta nama mereka pun bukan jadi mungkar dan nakir. Bahkan nama mereka sewaktu mendatangi orang yang baik, Bashir, ini yang memberi berita gembira. Mungkar dan nakir ni dia punya nama pun dah garang, ini orang yang marah dan sebagainya. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Thumma yarji' ila mawqifihi al-awwal qibala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa tashaffa'. Naam, kemudian disebutkan tentang satu kisah yang banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab, yakni Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, seorang mufassir, menyebutkan dalam kitabnya, dan ulama-ulama fiqh banyak daripada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan sebagainya, dalam kitab-kitab fiqh mereka apabila menyebutkan tentang ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meriwayatkan ataupun membawa cerita tentang seorang salih yang bernama Utbi. Kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utbi ni dia kata, aku satu hari sedang duduk di kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan amalan orang salih, dia orang tak ada buat apa, dia orang akan duduk, yakni duduk dekat dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a arabiyun. Maka seorang badui telah datang ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan Arabi ni dia baca, sami'tu Allah yaqul, ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu, kalau mereka ni, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzalamu, apabila mereka telah menzalimi diri mereka, anfusahum, ja'uka, mendatangi kamu, yakni umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menzalimi diri mereka, kemudian mereka mendatangi, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfarullah, dan mereka mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfara lahumur rasul, dan kemudian mereka minta agar supaya Rasulullah bagi pihak mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Rahim. Yakni dengan berkat beristighfar di hadapan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni asbab yang lebih kuat untuk dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, waqad ji'tuka, dan aku telah mendatangi kamu wahai Rasulullah, mustaghfiran, beristighfar, min dzambi, daripada dosa-dosa aku, wa mustashfi'an bika ila rabbi, dan meminta syafaat daripada kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma anshada yaqul, kemudian dia mengatakan, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu, wahai insan, zat yang paling mulia yang telah ditanam tulang belulangnya di makam ini. Fataba min tibihinnal qa'u wal akamu, maka menjadi mulia setiap tanah yang mengandungi ataupun menyelubungi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsi fidaun liqabrin anta sakinahu, aku sanggup menggadaikan nyawa aku ini untuk berada di tempat yang mana kubur kamu, jasad kamu dikuburkan. Fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu, kerana apa? Di dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terdapat, ataupun pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terdapat banyak pemberian dan banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta syafi'ul ladzi turja syafa'atuhu, engkau wahai Rasulullah seorang yang memberi syafaat, yang mana syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam ini sangat diharapkan. Ala sirati idza ma zallatil qadamu, secara khusus di atas titian sirat apabila banyak daripada kaki-kaki tergelincir di atas siratal mustaqim. Wa sahibaka fala ansahuma abada, begitu juga dengan kedua sahabat kamu iaitu Abu Bakar dan Umar. Fala ansahuma abada, kami tidak akan melupakan mereka selama-lamanya. Minni salamu alaikum ma jaral qalamu, daripada aku
assalam kepada kamu, salam kepada kamu wahai Rasulullah, selagi mana kalam Allah Subhanahu wa taala itu tertulis. Qala, kemudian Utbi mengatakan, thumman sarafa, selepas Arabi ni bagi salam dan membaca ayat dan bacakan pujian kepada Rasulullah, dia pun mengundur dan balik ke tempatnya. Faghalabatni ainaya, maka Utbi mengatakan, tiba-tiba aku tertidur, merasa mengantuk dan tertidur, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum haq, dan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar, kerana syaitan tak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Faqala ya Utbi, kemudian Rasulullah berkata kepada Utbi ni, ilhaqil a'rabi wa bashirhu bi anna Allah ta'ala qad ghafara lahu. Rasulullah perintahkan Utbi ini yang berada di kubur Rasulullah pergi kejar balik Arabi tadi dan bagi tahu kat dia, beri khabar gembira kepada dia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa dia. Maka ini antara satu ayat yang mana dianjurkan untuk kita baca apabila kita berziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahawa istighfar darajat. Mungkin ramai orang beristighfar, tapi darajatnya istighfar bergantung kepada kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar yang paling kuat, yang paling tinggi adalah istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, kemudian dikata yataqaddam ila ra'sil qabr fa yaqif bainal qabr wal astuwanah allati hunaka wa yastaqbilul qiblah. Kemudian kita menghadap kepada qiblah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk dirinya dan apa-apa yang dikehendakinya dan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan juga jangan dilupakan untuk mendoakan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayati raudah, kemudian mendatangi ar-raudah fayuksir fiha minad du'a was salah, dan kalau boleh kita memperbanyakkan waktu kita berada di dalam raudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dan bersalat. Faqad thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman yang syurga Allah Subhanahu wa taala, wa minbari ala haudi, dan mimbar aku itu berada pada aku punya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan bahawa ma baina hijri wa qabri rawdatun min riyadil jannah, di antara rumah-rumah aku dan kubur aku, Rasulullah katakan merupakan daripada tamannya syurga. Ya, ini kalau daripada ma baina qabri wa minbari, ya, ini kalau di antara kubur dengan mimbarnya Rasulullah jaraknya tak begitu besar. Akan tetapi kalau kita ambil daripada riwayat yang lain ni, di antara rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kalau kita ada peta antara rumah yang paling ujung siapa walhasil benda tu luas lah, benda tu lebih luas. Jadi kadang-kadang kita nak berada dalam raudhah lama tu susah, jarang kita susah nak dapat peluang untuk duduk lama. Jadi kita boleh juga ambil riwayat yang mengatakan bahawa di antara rumah-rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah isteri Rasulullah tu keliling Masjid Nabi tu ada kurang lebih ada 9. Jadi ia menjadikan asbab kita dapat berada dalam raudhah juga. Tapi kita usaha untuk dapatkan dalam raudhah. Ini jangan pula pergi ke sana kita tak cuba untuk berada dalam raudhah yang di antara kubur dan di antara mimbar. Wa yaqif 'inda al-mimbar wa yad'u thumma yahris 'ala an yusalli as-salawat kullaha fil masjid fi fatrati iqamati bil Madinah. Naam, kemudian selagi mana mungkin kita cuba untuk selawat, kita cuba untuk salat di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita dah dapat pergi ke Madinah, kita sembahyang kat hotel ataupun terlambat dan sebagainya. Kita cuba sedaya upaya dekat sana sembahyang setiap waktu dekat Kaabah dan juga dekat masjidnya Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebutkan bahawa barang siapa yang salat 40 waktu di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinatul Munawwarah, tanpa tertinggal takbiratul ihram ma'al imam, dia akan dapat baraatan, dia dapat 2 pelepasan. Satu, pelepasan daripada sifat munafik, yang kedua pelepasan daripada api neraka. Yang ini dia dapat VIP tiket, katalah waliyadzubillah, yang ini ditakdirkan kena masuk neraka dulu sebelum masuk syurga, maka dengan
dengan dia selawat 40 kali di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dia dapat lepaskan diri dia daripada api neraka. Yang mana kebiasaannya kita tahu untuk nak dapatkan dua fadilat ini kita terpaksa sembahyang selama 40 hari. Man salla 40 yauman. Hadis yang mana barang siapa yang salat selama 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram ma'al imam, maka dia dapat bara'atan. Tapi khusus dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 waktu sahaja. 40 waktu kurang lebih dalam 5 hari. 8 hari. 8 hari, naam. 8 hari. Jadi mungkin kalau pergi umrah tak sempat lah. Kalau pergi haji tu mungkin sempat. Unless kalau kita minta special deal, duduk lama dekat Madinah, Allah Ta'ala alam, mungkin kita boleh dapat. Dan ini satu perkara yang perlu untuk kita usaha. Yang ini bukan satu perkara yang tak susah untuk diamalkan. Sembahyang 8 hari tak tinggal takbiratul ihram, kita dapat tiket untuk lepas daripada sifat munafik dan juga tiket untuk lepas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalau dekat dunia ni kita sanggup bayar mahal untuk nak dapat VIP tiket dan podium dan sebagainya, apalah sangat untuk kita nak dapat keselamatan di akhirat yang mana ianya azab api neraka itu sangat berat dan kenikmatan untuk berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah selama-lamanya. Summa yustahab an yakhruj kull yawm ila Baqi' khususan yaumul Jum'ah, dan kalau boleh kita menziarahi Baqi', perkuburan Baqi' setiap hari kalau boleh. Kalau tak boleh hari Jumaat secara khusus. Wa yakunu dzalika ba'da salam ala Rasulillah, dan kalau boleh kita ziarah Rasulullah, lepas ziarah Rasulullah ala tul pergi ziarah Baqi'. Fa idzan taha ilaihi, nah, kemudian kita baca doa seperti mana kita ziarah kubur. Dan di Baqi' terdapat kubur al-zahira fihi ka qabr Ibrahim, anaknya Rasulullah Ibrahim, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Abbas, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Ali Zainal Abidin bin Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Ali Al-Bagir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq wa ghairihim. Banyak daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Baqi'. Wa yakhtim bi qabri Safiyah ammati Rasulillah, dan hujung sekali sebelum kita keluar tu kuburnya ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib. Naam, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan fadilat menziarahi perkuburan Baqi'. Naam. Wa yustahabu an yazur kubur syuhada bi Uhud. Begitu juga disunnahkan untuk kita menziarahi kubur yang syahid di peperangan Uhud. Wa afdaluhu yaumul khamis, dan seboleh-bolehnya pada hari Khamis. Wa ibtida'uhu bi Hamzah, dan dimulakan ziarah syuhada Uhud ini dengan kuburnya Sayyidina Hamzah, pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saudara susunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabkur ba'da salati subh bi masjid Rasulillah, dan kalau boleh kita keluar selepas subuh daripada masjid Rasulullah, kita ziarah Uhud. Supaya apa? Supaya kita dapat balik in time untuk salat zuhur di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, begitu juga disunnahkan untuk kita menziarahi Masjid Quba pada hari Sabtu kalau boleh. Aula untuk ziarah pada hari Sabtu, nawiyan ataqarrub bi ziaratihi, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berziarah kepada Masjid Quba. Wassalah fihi lil hadis as-sahih, kerana apa? Kerana diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba mendapat pahala satu umrah. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menziarahi ataupun bersolat di Masjid Quba hari Sabtu. Kana ya'tihi kulla sabtin. Naam. Wa yustahabu an ya'tiya bir aris. Naam. Kemudian menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah. Naam. Wa kana ya'ti al-abar allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda minha wa yaghtasil wa yashrab wa yatawadda minhu sab'a abar. Dan dikatakan bahawa ada 7 perigi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa untuk berwuduk dan mandi di perigi tersebut. Allahu a'lam, masih ada lagi tak? Rasanya banyak daripada tempat-tempat ni banyak dah ditutup ataupun dah tidak diizinkan untuk ziarah. Ala kulli hal, kalau ada ataupun kalau kita dapat tanya orang-orang Madinah tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cuba untuk ziarah tempat tersebut, kerana semua tempat yang ada kesan Rasulullah semuanya barakah.
ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk kita dapat ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang hati kita penuh dengan kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hati kita penuh dengan kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, hati kita penuh dengan keagungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkatkan wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia dan juga seluruh dunia, agar supaya kita semua dapat beribadah dengan secara back to normal. Begitu juga kita dapat menziarahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan umrah ataupun menunaikan haji bagi mereka-mereka yang belum menunaikan haji. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini alhamdulillah kita dah habis kitab ini, dan dikatakan bahawa khairul a'mal al-khawatim, sebaik-baik amalan itu di penghujungnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati ilmu-ilmu yang telah kita dapati daripada kitab ini, dan kita bacakan Fatihah kepada sahibul kitab yang mengarang kitab ini, iaitu yang menulis syarahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Ad-Daw'ani. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'na bi anwarihi wa ulumihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita ratikan Fatihah juga kepada penulis Safinatun Najah, iaitu Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, yang mana dua-dua ni merupakan orang Yaman, Hadramaut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naam, dan yang terakhir insya-Allah kita akan mulakan kitab yang baru pada pengajian yang akan datang, iaitu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini merupakan anak murid kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zain anak murid kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kitab ini tak terlalu besar. Di dalamnya terdapat dibahaskan ketiga-tiga rukun agama, iaitu akidah, fiqh dan juga tasawuf ataupun tazkiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan, panjangkan umur kita, dan hingga kita dapat mengambil manfaat daripada kitab ini insya-Allah taala. Dan bagi mereka-mereka yang mungkin nak beli kitab ini, mungkin boleh beri nama kepada Sayyid Faruq, dan insya-Allah kita boleh dapatkan kitab ini. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو.